بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة أنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منير وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله وسبحان الله الأمين ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين إن الهدى هدى الله يهدي يا عليم يا خبير يا مبين هدي اهدنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتثبيت رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بخير رب زدني علما اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فجزاكم الله خيرا جزاء kepada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. InsyaAllah kita masuk hadis yang seterusnya, hadis yang ke-191 dari kitab Riyadhus Shalihin dan merupakan hadis yang ke-6 dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bab pada menyatakan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. An ummil mu'minina ummil hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailul lil 'arab min sharrin qad qataraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
muttafaqun alaihi. An ummil mu'minin, dari ummul mu'minin Ummil Hakam Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, yaitu isteri Nabi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an, memasuki rumahnya dalam keadaan terkejut, rasa takut. Baginda dalam keadaan terkejut, rasa takut. Disebut faza'an dengan maksudnya huwa dhu'r wal khauf, terkejut, rasa takut. Yaqulu, ia berkata, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad qataraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Celaka bagi bangsa Arab dari keburukan yang semakin hampir. Dibukakan, yakni terbuka satu hari dari sekatan benteng Ya'juj dan Ma'juj yang serupa ini. Wahallaqa bi usbu'aihil ibham wallati taliha, perawi menyebut, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, terbuka benteng sekatan Ya'juj dan Ma'juj, tembok terpecah Ya'juj dan Ma'juj yang serupa ini, iaitu melingkarkan, membuat satu lingkaran bulatan dengan ibu jari dan juga jari telunjuknya. Ibu jari dan jari telunjuknya terbuka begini, serupa ini. Yang disebut kepada kita perkataan Nabi wailun. Wailun dalam Nuzhatul Muttaqin menyebut, dalam lughatul hadis, bahasa hadis, wailun kalimatun azab, kata-kata azab, ucapan siksaan, azab. Wailun, celaka dari sudut bahasa. Adapun di dalam Tuhfatul Qari menyebut kalimah tuqalu indal hazn, indal hazan, indal huzn, perkataan yang dikatakan dalam keadaan rasa sedih, pada masa rasa sedih. Wailun, celaka, ucapan yang merasa ucapan rasa sedih, rasa sayu, yang merupakan kalimah ucapan azab, celaka. Nabi beritahu celaka bagi bangsa Arab, orang Arab, dengan keburukan yang sangat dekat, sangat hampir. Ini sangat hampir kepada apa yang dikatakan terbukanya hari di mana tembok benteng Ya'juj dan Ma'juj itu terbuka. Terbukanya bagaimana? Mithlu hadhi, serupa ini. Dikatakan serupa ini dengan maksudnya berlaku lubang, celahan yang kecil serupa ini. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita bicara apa itu Ya'juj dan Ma'juj kalau ada masa. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Zainab binti Jahsy, tanya Nabi, bila Nabi kata celaka orang Arab, keburukan yang sangat hampir, hari yang terbukanya tembok benteng Ya'juj dan Ma'juj serupa ini. Zainab tanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami binasa, kami hancur musnah, dalam pada masa yang sama di tengah-tengah kami orang-orang yang soleh?
Apakah binasa ada orang yang soleh juga? Orang yang baik, yang soleh, yang taat perintah Allah, yang tidak bermaksiat. Dikala keburukan, terbukanya tembok sebesar ini, tembok Ya'juj dan Ma'juj itu, di hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj ni keluar. Tapi nak beritahu, Nabi dah beritahu keburukan yang sangat hampir kepada bangsa Arab itu terbukanya sebesar ini. Sebesar ini pun dengan membawa maksud, walaupun Ya'juj dan Ma'juj belum keluar lagi, tetapi bila disebut sebesar ini, laksana suatu keburukan, suatu azab, suatu kecelakaan. Lalu Zainab faham, tanya, apakah kami binasa dengan kecelakaan ini? Kami ni binasa. Dalam pada masa yang sama, di kalangan kami ni ada orang soleh, orang baik. Takkan ada orang baik binasa juga. Qala yakni sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am idza kathurul khabath, muttafaqun alaihi. Sebab Al-Bukhari dan Muslim hadis ini Nabi mengatakan benar, idza kathurul khabath, apabila banyaknya keburukan, al-khabath, keburukan, atau dengan membawa maksud keburukan, kejahatan, kedurjanaan, berleluasanya keburukan. Disebut pada kita dalam Nuzhatul Muttaqin, fassarahul jumhur bil fusuki wal fujur, wa qila zina khassah, wa qila auladuz zina. Qala An-Nawawi wadh-dhahir annahu al-ma'asi mutlaqan. Para jumhur ulama menafsirkan yang dimaksudkan kasurul khabath, idza kasurul khabath, banyaknya keburukan itu dengan maksud bil fusuki wal fujur, banyaknya kerosakan fasik, wal fujur, perkara-perkara keji. Banyaknya fasik, banyaknya perkara-perkara keji. Ini menurut majoriti ulama. Apa saja perkara keji, apa saja fasik, apa saja maksiat, semua. Wakil zina khasah, dan ada pendapat ulama yang mengatakan bila terjadinya zina berleluasa, penzinaan itu berleluasa, orang tak malu dengan zina itu. Wakilah, dan ada pendapat juga auladuz zina, banyak lahir anak-anak zina. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Nuzhatul Muttaqin menyebut, wadh-dhahiru annahu al-ma'asi mutlaqan, dan yang zahir, yang nyatanya maksiat itu berlaku secara mutlak. Itu pasti berlaku maksiat itu, perkara keji, maksiat yang banyak, tidak kira zina, tidak kira anak-anak zina, apa sahaja maksiat itu berlaku berleluasa. Bila berlaku berleluasa, Nabi kata celaka. Berlaku berleluasa maksiat ni, laksana mithlu hadhihi, serupa ini, tembok sekatan, apa kita katakan, benteng Ya'juj dan Ma'juj ini terbuka ini, berlaku lagi terbuka ini, berlaku lagi terbuka ini, sampailah apa yang kita panggil dengan berlakunya hari kiamat. Jadi dijelas kepada kita berkait dengan apa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Ini seringkali masyarakat kita suka sebut ni, Ya'juj dan Ma'juj, masyarakat kita. Menurut pembacaan dia, pembacaan viral, baca internet hari ni, maklumat tanpa sempadan, maklumat yang sangat banyak. Kadang-kadang maklumat yang diterima tu banyak persepsi, banyak anggapan.
kerana tidak menurut kepada disiplin ilmu yang betul. Ini jadi masalah kalau kita tak mengikut disiplin ilmu yang betul. Takut kita salah dalam menghukum. Ini yang berlaku pada hari ini boleh jadi salah dalam menghukum. Walaupun kita percaya, kita beriman dengan perkara yang dipanggil dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Allah sebut melalui firman-Nya ayat 93, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Kemudian ayat 94, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kemudian ayat 95, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kemudian ayat 96, atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Kemudian ayat 97, famasta'u ay yadhharu wa mastata'u lahu naqba. Ayat 98, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ayat 99, ini surah Al-Kahfi, kita baca nak faham Ya'juj dan Ma'juj. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Di mana Allah sebut pada kita ayat yang saya baca ini melalui dari ayat yang ke-93, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak memahami perkataan. Artinya ketika Zulkarnain ni penguasa yang menguasai dunia timur dan barat, penguasa besar yang beriman, dan bala tenteranya, ketika beliau sampai ke suatu tempat di antara dua buah gunung yang dikatakan terletak di belakang sungai Jihun di negeri Balkh dekat kota Tirmiz, beliau menjumpai segolongan manusia yang hampir tidak mengerti perkataan teman-temannya sendiri, apalagi bahasa lain, kerana bahasa mereka sangat berbeza dengan bahasa-bahasa yang dikenal oleh umat manusia, dan taraf kecerdasan mereka pun sangat rendah. Zulkarnain dan bala tentera sampai ke satu tempat di antara dua gunung, ada satu kaum yang kata-katanya susah nak faham. Firman-Nya lagi Allah sebut, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ini, kaum ini berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi.
Oleh itu setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Maknanya pada zaman itu Ya'juj Ma'juj ni dia buat kerosakan. Jadi kaum yang ada ni tak tahan, yang bahasanya susah nak faham ni, mengadu kepada Zulkarnain, di mana sanggup nak bayar apa kepada Zulkarnain untuk membuat tembok supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tidak sama sekali mengganggu kaum ini. Kerana Ya'juj dan Ma'juj, ada sebagian tafsir menyebut mereka ni bangsa Tatar dan Mongol. Ada kata begitu. Yang membuat pembunuhan, perampasan, keganasan dan macam-macam. Tapi yang sebenarnya wallahu a'lam, siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya pasti Ya'juj dan Ma'juj tanda-tanda besar kiamat akan keluar. Itu kita beriman, wajib kita beriman. Firman-Nya lagi ayat 95, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Beliau menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Kata Zulkarnain dia, Allah beri aku ni macam-macam kekuasaan, harta benda, kekayaan, tak heran ni semua. Tapi yang aku harapkan, bantu aku, tenaga kamu. Aku perlukan tenaga kamu untuk kita bina suatu tembok penutup yang kukuh. Satu tembok ini yang kukuh untuk kita mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ini kisah benar, Quran sebut begitu. Untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tak perlukan kepada apa yang dikatakan dengan wang, duit, tak perlu. Ini memang Zulkarnain menganggap ini suatu tanggungjawab sebagai pemimpin pemerintah yang besar. Firman-Nya lagi ayat 96, atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalamfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra. Bawalah kepadaku ketulan-ketulan besi, sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, beliau pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah beliau, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan di atasnya. Maka diletakkan besi-besi, ketulan besi, besi-besi, ketulan besi, lalu dibakar ketulan besi itu, lalu dituangkan tembaga cair, menjadikan tembok ini tembok yang kukuh. Mulanya letak besi. Bila letak besi ni dia ada celah-celah dia. Besi ni dia ada celah-celah. Kalau orang buat pedang, buat besi, buat barang, dia tahulah. Besi yang diletak tu ada celah-celah dia, lubang-lubang dia. Jadi besi ni dibakar. Besi ni kalau dibakar dia cair lah. Dia cair, maknanya macam kita ratakan besi. Lalu dicurahkan tembaga yang cair lagi. Jadi besi itu besi yang padat. Besi yang padat untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ini bahasa mudah untuk kita faham. Firman-Nya lagi, famasta'u ay yadhharu wa mastata'u lahu naqaba. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Tak boleh nak tebuk
tembok itu dalam pada masa yang sama tak boleh nak panjat ke atas. Barangkali licin, tembok tu cantik, licin, tak boleh nak panjat ke atas, tinggi macam gunung. Dalam pada masa yang sama mereka tak boleh nak tebuk tembok itu. Dan tembok itu terbuka sedikit demi sedikit. Ibarat celahan ini, puncanya adalah apa? Puncanya adalah kerana maksiat berleluasa kita hari ini. Bila maksiat, manusia melakukan maksiat yang berleluasa. Maksiat berleluasa ni maksudnya maksiat yang dilakukan tanpa segan silu. Hari ni orang nak buat maksiat, dia umum maksiat tu. Bukan sekadar nak buat maksiat, nak buat maksiat tu di umum. Nak arak, iklan besar-besar. Nak judi, iklan besar-besar. Iklan wanita-wanita yang mendedahkan aurat, dia letak besar-besar. Keliling jalan raya, di televisyen, di mana-mana. Ini salah satu dah bentuk ke arah maksiat yang dilakukan tanpa segan silu oleh tangan-tangan kerja-kerja manusia. Jadi celahan ini, jadi celahan ini, jadi celahan ini. Ini Nabi SAW kata, celaka bangsa Arab. Disebut bangsa Arab. Kenapa Nabi sebut bangsa Arab? Nabi orang Arab, Islam tersebar melalui orang Arab. Orang Arab memberi maksud kepada umat Islam juga seluruhnya. Umat Islam seluruhnya. Yang tak beramal dengan Islam, yang tak indah dengan maksiat-maksiat itu, walaupun keterdapatan orang-orang yang soleh. Ayat 98 surah Al-Kahfi menyebut, qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Setelah itu berkatalah Zulkarnain, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Ini sebagai janji Allah. Akan terbuka apa yang dipanggil dengan tembok itu akan terpecah sedikit demi sedikit. Akan berlubang sikit demi sedikit dengan sebab maksiat kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ayat 99. Dan kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur baur antara satu dengan yang lain. Dan kemudiannya akan ditiup sangkakala, lalu kami impunkan makhluk-makhluk seluruhnya di padang mahsyar. Yang mana Allah sebut hancurnya binting sekatan besi itu, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, muncul dari belakang binting, gelombang demi gelombang, kumpulan demi kumpulan, merosak tanam-tanaman, harta benda. Sebagaimana Allah juga menyebut dalam surah Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabiyyin silud. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Pada hari terbukanya tembok itu, kami biarkan mereka bercampur aduk dalam keadaan kacau bilau. Kemudian situasi itu akan mengingatkan penghuni bumi ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil di hari kiamat, lalu dikumpulkan mereka di padang mahsyar untuk diadili. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 49 hingga 50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah,
Ya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah diketahui, dimaklumi. Juga Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 47, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini bila Ya'juj dan Ma'juj sampai masa Allah Subhanahu wa taala sama sekali akan mengeluarkan mereka, yang mana dipanggil dengan namanya tanda-tanda kiamat besar. Cuma perlu kita faham berkait dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 187, yang nak beritahu kita hari kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Waktu terjadinya pun hanya Allah yang maha mengetahui bilakah berlakunya hari kiamat itu, berdasarkan firman-Nya Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, bilakah terjadi yakni kiamat itu? Jawablah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku sahaja. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Kiamat ni datang tiba-tiba. Orang akan terkejut tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang jadi manusia buat-buat tahu. Ni bila kita diuji COVID-19, kita cakap apa ni? Ni kiamat, ni kiamat besar dia kata. Ni Ya'juj dan Ma'juj dah keluar ni. Ni tinggal tunggu Imam Mahdi ni. Orang-orang kita kan suka dia macam tu. Nak ke Imam Mahdi datang? Muncul. Bila Imam Mahdi muncul, siapa lagi yang muncul? Dajjal. Kita ni dalam negeri Johor digalakkan kita baca surah Al-Kahfi. 10 ayat kan dia baca. Guru-guru takmil pun diarah baca 10 ayat sebelum mula kuliah. Kita baca. Hari Jumaat digalak baca. Tujuan baca, ada juga amalan selepas kita bacaan tahiyat akhir sebelum memberi salam. Kita berdoa lagi minta jauh Dajjal. Doa minta jauh Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, a'udzubika min azabil qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min syarri fitnatil masjid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab api neraka. Aku berlindung dari azab api neraka jahanam. Aku berlindung dari azab kubur. Aku berlindung dari fitnah hidupku dan matiku. Aku berlindung dari keburukan Masihud Dajjal, keburukan Dajjal. Kita mohon minta jauh Dajjal itu. Apa tujuan kita minta jauh Dajjal itu? Tidak lain dan tidak bukan supaya kita dimatikan sebelum kita
dimatikan sebelum zaman Dajjal. Itu tujuan kita. Tujuan utama kita berdoa mohon jauh. Baca surah Al-Kahfi ni mohon jauh dari Dajjal. Kita mohon supaya kita tidak hidup di zaman Dajjal. Tiba-tiba kita pula seru Dajjal. Jadi apa? Kita seru Dajjal. Ni Dajjal dah muncul dah ni. Dajjal dah muncul. Bila apa? Pihak berkuasa arah vaksin, ada golongan anti vaksin. Golongan anti vaksin ni dia kata ini Dajjal ni, tentera Dajjal ni. Suruh vaksin dia kata yang vaksin ni Dajjal dia kata. Dia nak ke Dajjal tu? Persoalan hari ni. Kita minta jauh dari Dajjal, dia seru Dajjal tu. Dia jadi masalah. Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Kita kena tahu ada disebut pada kita 10 tanda-tanda hari kiamat. Pertama, munculnya Imam Mahdi. Ini tanda-tanda besar hari kiamat, muncul Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi salah satu tanda datangnya akhir zaman, dipanggil dengan tanda-tanda kiamat besar. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim, baginda SAW sabdanya yang bermaksud Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibahagi secara merata, binatang ternakan akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 bulan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Qadar zaman Imam Mahdi itu hidupnya 7 atau 8 tahun. Bukan bulan, 8 tahun. 7 atau 8 tahun tempohnya. Yang kedua, munculnya juga Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam satu hadis riwayat Muslim, satu sabda Nabi yang artinya tidak ada satu pun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Tidak ada satu pun makhluk sejak Adam diciptakan sehingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar, iaitu fitnah Dajjal. Maka muncul yang dipanggil Imam Mahdi, muncul juga Dajjal. Sebelum zaman kegemilangan Imam Mahdi itu berhadapan dengan Dajjal dan tenteranya. Dan tanda-tanda besar hari kiamat juga, baginda Nabi Isa akan muncul di dunia ini menjadi saksi bagi umat manusia. Ini Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi kepada mereka. Dalam erti kata, bila berlaku tanda-tanda besar kiamat, muncul Dajjal. Tentera Dajjal ini yang mengikutnya tidak lain dan tidak bukan, yang ikutnya adalah mereka yang mementingkan hal duniawi. Hari ini kalau kita tengok, contoh kita apa yang adalah pada hari ini, kalau kita kata bab soal makan, hari ini kita nak makan apa? Kalau di daerah Muar ni, nak makan sate, nak makan asam pedas, nak makan mi bandung, semua kita boleh makan. Nak berjalan, nak apa, nak seronok, itu kita boleh menikmati semua itu.
Tetapi di zaman Dajjal ini suatu fitnah. Yang menyenangkan duniawi itu mereka yang menyebelahi Dajjal. Ertinya, bahasa mudah saya katakan, kalau mereka yang nak mi bandung pada waktu itu, ikut Dajjal. Nak asam pedas pada waktu itu, ikut Dajjal. Itu bahasa dia. Yang nak berenak-enakkan, nak berseronok, Dajjal. Nak makanan, Dajjal. Sebab yang bersama dengan Imam Mahdi itu sebalik daripada itu. Kerana makanan orang yang beriman itu dengan zikir, wirid, tasbih, tahmid, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, berselawat atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir-zikir itu adalah makanan orang yang beriman, yang ikut Imam Mahdi ni. Sanggup tak kita? Kita tak boleh lepas. Mesti kita nak makan, nak minum. Masa tu yang boleh beri makan dan minum siapa? Dajjal. Habis tu nak ke hidup zaman Dajjal ni? Tak sanggup kita. Sebelum nak zaman kegemilangan Imam Mahdi. Imam Mahdi pun bukan namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni gelarannya, tempat petunjuk, jalan petunjuk Mahdi itu. Namanya Muhammad bin Abdullah namanya. Beliau sendiri pun tak tahu beliau Imam Mahdi. Ni kalau ada orang ajaran sesat mengaku Imam Mahdi itu mengarut. Imam Mahdi sendiri pun beliau tak mengaku dirinya Imam Mahdi. Sehingga Allah angkat beliau menjadi khalifah setelah berlakunya perselisihan, perbezaan di kalangan khalifah. Di kalangan khalifah lah, saudara mara bertembung, berselisih antara satu sama lain. Jadi Imam Mahdi hadir, lalu mereka umat Islam berbai'ah kepada Imam Mahdi. Juga kadang ada orang hari ni dia gambarkan yang dimaksudkan adik-beradik khalifah Arab Saudi itu tengah bergaduh. Dia cakap gitu kan. Wallahu a'lam lah. Itu bicara-bicara yang penelitian, pandangan-pandangan masing-masing. Tapi disebut, kalau dalam hadis diguna kalimah ikhtalafa. Ikhtalafa ni satu pertembungan, kemudian disebut berkait dengan khalifah. Boleh jadi juga zaman yang sudah wujudnya khalifah Islam. Maksud khalifah Islam ni maknanya sudah wujud Islam menguasai dunia pada hari itu. Tapi bila ada khalifah yang meninggal dunia, mereka berselisih pendapat siapa nak pilih jadi khalifah. Khalifah ni wafat, meninggal dunia, siapa nak ganti tempat khalifah? Dalam pada masa yang sama nak berhadapan dengan Dajjal yang tak boleh lawan. Tak boleh nak lawan. Bahkan isyarat dari Nabi SAW sendiri bila berdepan dengan Dajjal ni, kita tak boleh bertembung lawan. Mafhum begitu. Tak boleh bertembung, tak boleh lawan Dajjal ni. Ada orang hari ni dia belajar memanah. Sebab zaman ni peperangan, pertembungan Dajjal, Imam Mahdi, baginda Nabi Isa. Pada masa itu mereka kembali kepada peperangan yang mana bukan pakai senjata, pakai pistol, bukan. Kembali kepada panah, main pakai pedang, berkuda, akan kembali begitu. Ini kena jelas. Tak sebab bukan lagi dengan senjata meriam apa, tidak. Pada masa itu. Maka pada hari ini ada orang belajar memanah. Belajar bergusti, belajar berenang, belajar naik kuda. Bila ditanya semua kenapa belajar ni, belajar memanah, bergusti, berenang, naik kuda, jawabnya sebab nak lawan Dajjal, dia kata. Boleh ke lawan Dajjal? Jawabnya tak boleh lawan Dajjal dengan iman, dengan takwa. Tak boleh bertembung dengan kekuatan. Tak kira lah awak kita pergi jadi bodybuilder, main gym ke, main panah ke,
Berlatih panah, berlatih main pedang, berlatih berenang, handal mana pun, sadar-sadar pun tak boleh lawan Dajjal. Tak boleh lawan Dajjal. Ini kena faham. Kena jelas. Maka pada masa itu Allah Ta'ala turunkan baginda Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Salah satu tugas Nabi Isa ni bersama Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal dan menewahkan tentera-tentera Dajjal. Sebab Nabi Isa ni turun, pertama fitnah, salib-salib dimusnahkan oleh Nabi Isa. Dibunuh khinzir-khinzir. Khinzir-khinzir yang haram dimakan. Kerana turun Nabi Isa untuk menyucikan, membersihkan fitnah-fitnah terhadap dirinya. Timbulnya ajaran Kristian yang sesat. Jadi pada masa itu berlaku golongan apa kita katakan orang-orang Kristian ni yang dapat ditolak hujah mereka oleh baginda Nabi Isa. Ditolak dengan dibusnah salib. Nak menyatakan kebenaran pada masa itu hanya kebenaran Islam saja. Bahkan bila Imam Mahdi dan Nabi Isa berjaya menewahkan Dajjal, Nabi Isa di bawah naungan pemerintahan Imam Mahdi. Maknanya Nabi Isa mengikut ajaran Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Sebab zaman ni zaman Nabi Muhammad, hukum ikut Nabi Muhammad. Nabi Isa turun, Allah turun ni janji Allah untuk membunuh Dajjal. Janji Allah untuk musnahkan salib-salib, musnahkan agama Kristian. Bila Dajjal berjaya dikalahkan, ditewaskan, hampir 7 atau 8 tahun khalifah nubuah kenabian. Khalifah kenabian maknanya pemerintahan ikut cara Nabi semula yang dipimpin oleh oleh Imam Mahdi sebagai khalifah. Ini kita kena faham. Jadi bila tempoh yang ada tu orang beriman, orang kembali beriman. Orang semua orang beriman di bawah Imam Mahdi ni. Maka bila Imam Mahdi meninggal dunia, akhirnya manusia kembali kepada kekufuran, kepada maksiat sebagainya. Maka timbul pula satu lagi yang dipanggil dengan apa yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 94 mengenai apa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Ini kaum yang menjadi perosak di muka bumi yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 94, yang artinya mereka berkata, wa Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerosakan di muka bumi. Ini orang yang kaum yang tak faham bahasanya tu mengadu kepada Dzulqarnain, mengatakan Ya'juj dan Ma'juj membuat kerosakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayar imbuhan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka, membuat tembok. Itu dia. Maka muncul Ya'juj dan Ma'juj ni setelah zaman Imam Mahdi. Tapi orang sekarang dah bercakap dah, Ya'juj dan Ma'juj nak keluar ni, nak keluar. Bukan pasal nak keluar, tapi lubang-lubang itu telah mula sedikit demi sedikit disebabkan maksiat kita. Mungkin berlaku juga musibah-musibah yang hari ni berlaku untuk ujian kepada orang beriman. Atau kita barangkali ada maksiat, ada dosa, kita bertaubat. Juga berlaku tanda-tanda besar. Matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubra atau besar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amru berkata, aku menghafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabda baginda yang artinya, sesungguhnya petanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari arah barat dan munculnya binatang yang melata menemui manusia pada waktu duha.
mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Maka ini tanda kiamat berlaku. Terbit matahari dari arah barat, dan juga munculnya dabbah, binatang yang melata. Dabbah ni maksud binatang yang melata di bumi, yang muncul disebut dalam hadis bersamaan dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang dulu terjadi. Adakah dabbah ni keluar dulu, binatang yang melata ini keluar dulu, ataupun matahari dari arah barat muncul. Dan kemudian tanda besar hari kiamat juga ad-dukhan, asap atau kabus, atau apa kita katakan jerebu. Dan juga angin yang bertiup. Dalam surah ad-dukhan, dalam surah ad-dukhan Allah menyatakan, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa jerebu asap yang nampak jelas. Kemudian tanda-tanda yang hari kiamat yang ke-8, munculnya api. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, munculnya api menjadi tanda-tanda besar hari kiamat. Api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari arah Yaman, membawa manusia ke tempat mereka berkumpul. Yang ke-9, terjadinya gempa bumi saat kiamat berlaku. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya goncangan zilzal hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dan yang ke-10, kehancuran Kaabah. Kaabah ni last sekali, terakhir hancurnya Kaabah. Ini sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Kaabah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dan dalam riwayat Muslim dan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Kaabah diruntuhkan oleh Dzu Suwaiqatain dari kalangan Habsyah yang memusnahkan Kaabah. Dan perlu kita faham berkait tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita kena ingat berkait dengan tanda-tanda kecil hari kiamat juga. Tanda-tanda kecil hari kiamat ni mudah bahasanya maksiat tu berleluasa. Ini kita kena faham. Dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta illa ala syirarin nas. Tidak berlaku hari kiamat melainkan ke atas manusia yang jahat. Kiamat ni berlaku bila yang hidup ni tinggal orang jahat aja. Ni kena faham, tinggal orang jahat je. Disebut dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah. Berlaku kiamat sehinggalah tidak disebut di muka bumi Allah. Zikir Allah, tak disebut lagi. Maknanya berlaku kiamat dalam keadaan tiada lagi orang Islam, orang yang kafir saja. Cuma yang kita khawatirkan, maknanya apa yang perlu kita faham, tidak lain dan tidak bukan, yang kita khawatirkan bila maksiat ni berlaku berleluasa dalam keadaan apa yang kita risaukan pada hari ini. Bila maksiat berleluasa, walau hari akhir-akhir zaman, kiamat itu perkara yang pasti, tetapi kehilangan keberkatan masa. Kiamat tu pasti terjadi, tapi yang mempercepatkan kita dengan kiamat itu adalah berkait dengan barakah masa kita. Kalau masa dengan amal soleh, dengan kebaikan, masa jadi berkat, masa jadi barakah. Seolah-olah berlaku
kiamat jauh dengan kita. Walau kiamat tu hampir dengan kita, tapi barakah yang kita panggil dengan namanya barakah masa itu. Dan dijelas kepada kita menurut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin berapa faedah daripada hadis yang kita baca ini. Pertama disebut yahsulul halakul amu bisababin kasratil ma'asi wa intisyariha wa in kathuras salihun. Berlakunya kebinasaan, kemusnahan yang merebak, merata, yang umum dengan sebab banyak maksiat dan tersebarnya maksiat itu, walaupun orang-orang yang soleh itu keberadaan mereka itu ada. Disebut dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan waspadalah kamu bala bencana yang tidak mesti menimpa kepada orang zalim di kalangan kamu sahaja secara khusus. Dan ketahuilah bahawa Allah sangat dahsyat hukumannya, seksaannya. Dalam erti kata pada hari ini, bila berlaku musibah, bala bencana, kita suka bercakap apa? Ini nak buat macam mana? Ini bala ini berlaku ini disebabkan masalah alam kita. Dan kita katakan apa? Berlaku musibah ini kita katakan ini bencana alam. Memanglah ini bencana alam yang berlaku. Sampaikan bila bencana alam berlaku, kita menyalahkan bencana alam itu saja. Kita tidak meletakkan berlakunya bencana alam itu kembali kepada apa kekurangan dan kelemahan kita. Walaupun kita tak boleh menghukum sesiapa yang melakukan dosa, tetapi kita boleh menjadikan musibah. Kita tak boleh menghukum, oh ini sebab arak lah, ini sebab judi lah, ini sebab itulah, ini sebab ini kita mengambil secara umum. Ini sebab maksiat kita, ini sebab salah kita. Allah nak cuci dosa-dosa kita, kesalahan kita. Ini musibah. Allah nak uji orang-orang yang beriman. Namun perlu kita faham, walaupun orang-orang yang soleh ada di tengah-tengah itu, tetapi bila maksiat berleluasa, tak ada yang membetulkan, tak ada golongan muslihun yang membetulkan, maka berlakulah apa yang dipanggil dengan musibah-musibah ini. Disebut juga dalam faedah hadis ini, al-masaib ta'ummun nas jami'an solihin wa fasidin walakinnahum yub'atsuna ala niyyatihim. Musibah yang berlaku merata manusia seluruhnya, walaupun kepada orang yang soleh, orang yang maksiat, akan tetapi mereka itu akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah berdasarkan niat-niat mereka. Disebut dalam satu riwayat, Nabi SAW menyebut yaghzu jaisyun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Disebut kata Nabi akan ada sepasukan tentera menyerang Kaabah. Ketika mereka sampai di Baida, sesuatu tempat di bumi, mereka ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga yang terakhir, semuanya kena. Sedangkan di dalamnya ada pasukan perang mereka dan yang bukan dari golongan mereka yang tidak punyai maksud yang sama. Ada yang bukan kerana mereka nak serang Kaabah, tapi mereka memang ada di situ. Bila datang musibah di situ, mereka terkena sekali. Lalu baginda menjawab, mereka akan ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga terakhir, semuanya, yang baik dan yang tak baik, semuanya. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Besok dibangkitkan dengan niat yang betul.
Kalau mereka yang berada tu memang orang soleh, orang baik, dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Namun begitu perlu kita faham, Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa muslihun, memperbaiki keadaan sesama sendiri. Dalam erti kata, penting kita kena faham, mesti juga ada golongan yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, supaya mengelakkan apa yang dipanggil dengan namanya musibah. Kalau kita beramal sama kita, seorang kita, bila datang azab kita pun terkena. Tapi kita beramal dalam pada masa yang sama mengajak orang lain beramal. Kita jauhi maksiat, dalam pada masa yang sama kita mengajak orang lain menjauhi maksiat. Perlu penting kita membuat aktiviti, program-program yang baik, program majlis ilmu, majlis zikir di mana-mana tempat. Mesti ada ini. Dengan kesan ini kita boleh menggerakkan apa yang dipanggil dengan muslihun, orang-orang yang mengislah di antara satu sama lain. Jadi saya rasa cukup setakat itu berkait dengan huraian daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lijmil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min ummul amwat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawaththikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiya subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa min al-shahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Tasanna bi'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma nawwir qulubana wa uqulana wa absarana bi nuri hidayatika wa hikmatika wa jalalika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama'il amilin wa amitna bi mautish syuhada wa hsyurna fi zamratil awliya wa adkhilnal jannata ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah. Astaghfirullah. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Dengan zaman.